Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Okey, baiklah. Jadi untuk kelas kita yang pertama, sepanjang 2 minggu ni anda berada di rumah, jadi kita akan ulang kaji lah subjek ibadat tahun 6. Okey, jadi Ustazah akan memberi macam membantu anda semua untuk ulang kaji dan mengingat semula apa yang telah anda pelajari, dan insya-Allah kita harap agar COVID ni tidak berpanjangan, jadi kita akan boleh hadir semula ke sekolah dan untuk belajar semula dan juga untuk mengambil peperiksaan lah. Okey, baiklah. Okay, jadi untuk pelajaran kita hari ini, kita akan masuk tajuk yang pertama, iaitu hukum berpakaian. Okay, dan seperti mana yang awak telah pelajari, tajuk pertama ni berkaitan dengan hukum berpakaian, iaitu penggunaan sutera pada hukum pemakaian sutera bagi orang lelaki, unsa dan wanita. Macam mana hukum dia, dari segi hukum dia, dan adakah Islam tu membenarkan pemakaian sutera ni. Okey, jadi kita akan pergi secara ringkas lah, dan Ustazah harap awak dapat apa yang disampaikan ni, dan video ni jadikan sebagai untuk ulang kaji lah pelajaran apa yang kita dah belajar. Okay, jadi hukum memakai sutera bagi lelaki dan unsa adalah haram. Okay. Jadi penggunaan sutera pada lelaki dan unsa ni adalah haram, dan keadaan bila contohnya lelaki dan unsa duduk di atasnya, bersandar kepadanya tanpa lapik, maksudnya duduk di atas sutera lah kan. Lepas tu duduk di bawahnya seperti kemah, dia buat kemah tu pakai sutera. Lepas tu dia duduk bawahnya pun haram juga, tak boleh. Okey, masuk bersama ke dalam kain buatan daripada sutera yang dipakai oleh perempuan, tapi tidak haram jika kain sutera tersebut tidak menutupi anggota tubuh badannya tanpa masuk bersamanya dalam kain sutera tersebut. Maksudnya kat sini, macam contohnya ada seorang perempuan pakai kain sutera kan, mungkin ada labu-labu, lepas tu dia cuba masuk bawah, dekat bawah dalam kain tu. Tapi kalau dia tak kena tubuh badan dia, maksudnya tu tak haram lah. Tapi haram jika sutera tu kena dekat tubuh badan dia. Okay, jadi dia jadikan sutera sebagai tempat untuk ditulis, iaitu kertas surat menyurat sesuatu oleh lelaki pun tak boleh rupanya. Tulis tulis surat, lelaki tulis surat dekat kain sutera pun hukumnya adalah termasuk dalam hukum haram tadilah. Lepas tu menutup dinding rumah dengan sutera dan dipakaikan sutera tu kepada binatang tu, keadaan dihukumkan haram lah penggunaan sutera itu. Okey, tadi hukum haram. Lepas tu kita akan tengok kepada siapa yang harus menggunakan sutera ni kan. Tadi haram untuk lelaki dan juga unsa. Okey, faham tak unsa tu apa? Okey, kalau tak faham boleh cari ataupun boleh tanya tanya mak ayah, boleh cari Google semua. Okay, Ustazah nak awak cari sendirilah kalau ada yang tak faham lah istilah unsa. Okay, seterusnya. Okay, harus dipakaikan sutera kepada kanak-kanak, orang gila, Kaabah, kubur para Nabi. Okay, itu haruslah. Harus yang pertama lah dipakai. Kira maknanya boleh digunakan sutera kepada kanak-kanak, orang gila, penggunaan sutera dekat Kaabah, kubur para Nabi. Lepas tu untuk bekas mushaf. Okay, macam contohnya bukan mushaf tu, macam tempat letak Al-Quran lah kan. Sebagai pembalut dia untuk membuat tali pedang, tali neraca, tali tasbih tu boleh. Lagi boleh menggunakan sutera yang bercampur dengan bahan lain. Maksudnya diharuskan ataupun boleh guna sutera dicampur dengan bahan lain, jenis kain yang lain. Dan harus, ni harus bagi lelaki dan unsa. Kalau tadi haram, kalau yang ni harus pula bagi lelaki dan unsa ni memakai kain sutera disebabkan darurat seperti panas ataupun sejuk. Maksudnya dalam keadaan darurat lah.
keadaan yang terlampau panas ataupun terlampau sejuk, dia dah tak ada kain lain dah untuk nak lindungi diri dia daripada rasa sejuk sangat ke ataupun panas sangat. Jadi dia ada kain sutera je masa tu. Jadi dia pakai kain sutera. Jadi itu adalah harus ataupun dibenarkan untuk lelaki pakai kain sutera tu. Okey, seterusnya harus juga bagi lelaki dan unsa pakai sutera ni kerana peperangan dan tidak mendapati kain selain daripadanya. Maksudnya dibawa untuk pergi berperang lah. Mungkin ada fungsi dia lah yang dia nak gunakan kerana peperangan dan tak ada kain lain. Jadi diguna je kain yang ada pada diri dia tu, kain sutera tu. Okay, lepas tu menggunakan kerana hajat seperti kudis ataupun banyak toma ataupun banyak kutu. Ni macam maksudnya dalam situasi yang khas lah, macam contohnya dia ada satu penyakit. Kalau contohnya pakai kain lain, penyakit dia tu makin mungkin boleh makin merebak ataupun tak baik kan. Jadi bila dia menggunakan sutera, maksudnya sutera kan yang lembut, jadi dia boleh macam penyakit dia tu boleh berkurang lah, ataupun tak menyebabkan lagi sakit tu lagi banyak lah kan. Keadaan harus lagi penggunaan sutera ni untuk membuat telapuk kain bagi tujuan tampal kain. Maksudnya dia ada tampal-tampal lah, campur sutera campur dengan kain lain, tapi ada kadarnya, iaitu besarnya kadar 4 jari dengan syarat tak lebih sutera daripada kain. Maksudnya kena kain lah yang banyak, jadi sutera tu tak lebih daripada kain dengan ukuran besar dia kadar 4 jari kita lah kot kan. Okey, dan seterusnya harus juga penggunaan sutera ni untuk menyulam kain, tetapi disyaratkan timbangan sutera tak lebih daripada kain itu dan lebaran tidak lebih 4 jari macam tadi juga. Maksudnya dia ada timbangan dia lah, tak boleh menggunakan sutera lebih daripada kadar 4 jari tu tadi untuk sulam kan. Okey, jadi ada lagi seterusnya tentang pemakaian cincin emas dan perak. Okey, jadi bagi lelaki memakai cincin emas sama ada banyak ataupun sikit tu adalah hukumnya haram. Tak boleh pakai cincin emas. Jadi cincin emas tu perempuan boleh pakai kan. Okay, dan harus pemakaian cincin emas dan perak, bahkan sunat bagi lelaki memakai cincin perak dengan syarat tidak berlebihan pada uruf serta diiktibar kadar adat orang yang seumpamanya. Maksudnya kat sini lelaki kalau nak pakai cincin perak boleh, ataupun cincin silver lah kan. Cincin silver boleh pakai, tapi ada juga kadar dia. Ada juga kadar daripada segi berat dia kan. Iaitu dia ada timbangan dan bilangan dia, yang jika melebihi adat mengikut taraf seorang tetaplah dihukumkan haram. Jadi boleh pakai perak, cincin perak ataupun cincin silver tu, tapi ada juga ada punya kiraan berat perak tu berapa banyak. Kalau lebih tak boleh, boleh jatuh sampai hukum haram lah. Okey, bagaimana pula pemakaian sutera emas dan perak bagi perempuan? Okey, jadi perempuan harus memakai dan menggunakan sutera dalam semua bentuk seperti memakai ataupun menghampar. Okey, berbezalah dengan lelaki tadi. Dibanyakan kalau lelaki dan unsa banyak tak boleh jadikan selendang, tak boleh jadikan pakaian, sentuh pun tak boleh kan, haram. Jadi kalau pemakaian sutera bagi perempuan ni adalah diharuskan, boleh lah. Okay, begitu juga harus bagi perempuan memakai emas dan perak dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Jadi pemakaian emas dan perak ni biasa dah kan perempuan. Awak tengok cincin, gelang tu semua, pemakaian emas tu adalah harus juga, tetapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Dan bagi gelang kaki daripada emas dan perak hanya dibenarkan sekadar 200 miskol ataupun sama dengan 850 gram. Jadi pakai barang kemas tu bagi perempuan boleh, harus, tapi jangan sampai berlebih-lebihan lah. Jangan sampai satu lengan ni kan penuh kan. Jadi cukuplah sekadar yang dibenarkan dalam Islam, sekadar 20 miskol, iaitu sama dengan 850 gram, tak sampai sekilo pun kan. Okey, dan bagaimana pula hukum memakai sutera bagi kanak-kanak? Okey, jadi pemakaian sutera bagi kanak-kanak ni tadi dah disebut awal tadi kan, harus
Jadi harus juga bagi wali memakaikan sutera kepada kanak-kanak selagi kanak-kanak tersebut belum balik. Jadi bolehlah digunakan sutera, buat pakaian sutera dan dipakaikan kepada kanak-kanak. Jadi kita dah cover lah untuk tajuk pertama tentang hukum berpakaian. Ustazah harap awak dapat ingat semula apa yang kita pelajari dari segi bagaimana hukum memakai sutera bagi lelaki, bagi unsa, bila keadaan harus memakai sutera bagi lelaki, bagi perempuan, dan juga pemakaian hukum dari segi memakai cincin emas dan perak. Jadi untuk kelas yang seterusnya minggu depan, dalam waktu yang sama juga, kita akan masuk pula kepada pelajaran kedua, iaitu kita akan ulang kaji tentang tajuk zakat. Jadi saya harap pun semasa awak buka video ni bolehlah buka sekali buku teks, jadi boleh semak semula. Kalau ada saya ada tersalah beri penerangan ke, boleh semak semula dan baca semula berkaitan dengan subjek ibadat ni lah, tajuk-tajuk yang akan kita ulang kaji. Jadi setakat ini saja. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton. Dan Ustazah harap awak menggunakan masa ni untuk belajar di rumah dan juga menggunakan masa yang ada di rumah dengan perkara yang bermanfaat dan jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.